ke sini semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada channel Freedom Bullion. Sekali lagi nama saya Amir Johar, yang bagi yang belum mengenali saya, dan bersama saya hari ini dengan Ustaz Omar. Hari ini sebenarnya kita nak sama-sama membincangkan kenapa perlu sangat kita ada emas perak ni. Apa bakal melanda dalam kehidupan kita ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tak lama lagi insya-Allah, dan seperti mana yang telah benda ni pun dah acap kali Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang kita akan menghadapi dunia yang makin penuh dengan fitnah. Dan antara fitnah yang terbesar yang sekarang ni orang batil cuba buat, dia nak ekonomi kita ni bakal dihancurkan. Jadi bila mana ekonomi hancur, orang akan jadi resah, gelisah, tak tahu nak buat apa. Jadi kalau kita tak buat persediaan, sebab ada hadis Nabi SAW beritahu, hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal lebih kurang. Jadi apa hadis ni beritahu, mafhum dia, akan tiba satu masa nanti tak ada satu perkara pun yang ada nilai melainkan dinar dan dirham. Jadi yang sedihnya ni tuan mulia, kita sangat terjauh daripada pemahaman tentang dinar dan dirham ni. Jadi kalau kita nak tahu, dinar ni ialah duit shilling emas dan dirham ialah duit shilling perak, silver coin dan juga gold coin. Tapi emas ramai orang faham, ramai orang tahu penting dia. Tapi perak ni kurang sangat orang tahu dan kurang sangat orang ambil kisah, dan langsung orang tak peduli. Walhal dua-dua dah sunnah, dua-dua dah duit sunnah, duit emas dan duit perak, shilling emas dan shilling perak, dinar dan dirham, dua-dua adalah duit yang sunnah. Jadi ini kita nak belajar hari Jumaat yang mulia ni, kita nak belajar satu sunnah yang telah ditinggalkan, yang ni duit dirham ni. Jadi lebih kurang ni saya tunjuk kat tuan-tuan, ni duit dirham. Tuan-tuan boleh nampak, ni duit dirham. Okey, ni daripada kerajaan Chinese Mint. Okey, ni panda. Okey, kalau tuan-tuan boleh nampak dah Jadi hari ni kita nak bercerita tentang apa? Saya nak cerita tuan-tuan macam mana sekeping ni. Okey, kita anggarkan dia sekarang ni dia lebih kurang 1 ounce, lebih kurang 31.1 gram. Yang mana 31.1 gram ni harga dia kurang lebih RM160 lagi. Jadi saya nak cerita tuan-tuan macam mana kalau kita bersiap siaga dengan dirham ni, kan, dia bakal melonjak, bukan di segi harga, bahkan apa yang dia boleh dinilaikan apabila kehancuran ekonomi ni, dia boleh melonjak sebanyak 100 kali ganda sekurang-kurangnya. Lebih kurang RM10,000 ke RM20,000 sekeping ni nilai dia. Apa yang dia boleh purchase, apa yang dia boleh beli. Jadi sekarang ni harga dia RM160. Kalau dia naik kepada RM15,000 ke RM16,000, maksudnya 100 kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan ada RM100,000 dalam akaun, tuan-tuan convert RM100,000 tu jadi silver, dia boleh jadi 1.6 juta. 1.6 juta. Jadi kalau kita nak jadi jutawan, kita nak boleh beli barang sebagai satu orang jutawan, bila kehancuran ekonomi nanti, kita kena bersiap sedia dengan emas dan perak ni, khususnya perak. Perak mempunyai upside ataupun potensi kenaikan yang begitu tinggi, yang mana ramai tak tahu. Okey, jadi saya nak buktikan hari ni, kan, kenapa saya cakap dia boleh naik 100 kali ganda. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak tahu, hari ni nilai dia lebih kurang RM160. Jadi sekarang ni ratio dia dengan emas lebih kurang emas lebih kurang RM8,000. Okey, jadi saya buat tulis-tulis kat sini, jadi tuan-tuan mungkin mudah sikit nak faham. Okey, jadi Ustaz Omar, kalau Ustaz Omar apa yang nak tanya bagi pihak penonton, Ustaz tolong tanyakan lah. Okey, so saya nak tunjuk tuan. Okey, tadi saya cakap 1 ounce, 1 ounce lebih kurang RM RM160. Okey, ini silver. 1 ounce emas lebih kurang sekarang ni RM8,000. Jadi kalau tuan-tuan tengok, RM8,000 ni kita bahagi dengan 160, saya bahagikan, tuan-tuan akan dapat nisbah dia lebih kurang, saya kira kat sini saya ada kalkulator.
Contoh harga kereta pun boleh kira sendiri ya. Okey. Okey, RM8,000 bahagi dengan 160, kita akan dapat lebih kurang 50 kali ganda. Beza 1 ounce perak dengan 1 ounce emas lebih kurang 50 kali ganda. Okey? Dan tapi kita kena faham, okey, ni zaman sekarang yang mana ratio ni dia punya ratio gold to silver ratio. Nisbah antara emas dan perak. Tapi zaman Nabi emas dan perak zaman Nabi ratio dia 1:7. Okay, jadi saya ingat saya boleh padam ni, tuan-tuan dah nampak. Okay. So kita nak kena faham yang ni 50 kali, yang sekarang ni kurang lebih 50 kali. Okay. So maknanya nilai perak sekarang ni adalah 1/50 daripada nilai emas. kan. Okay. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan beli 50 ounce perak, baru boleh beli 1 ounce emas. Sekarang kata 50 benda ni, 50 keping benda ni, baru tuan-tuan boleh beli 50 keping ni, baru boleh beli 1 keping je yang color kuning tu. Okay. Tapi zaman Nabi 7 je benda ni, 7 keping ni boleh beli 1 emas. Jadi zaman Nabi dia punya ratio dia 7:1. Okey. 7:1. 7 setiap silver kan. 7 silver, 1 gold. Okey. Ni zaman Nabi. Okey, berbanding yang sekarang 50 lawan 1. Jadi nampak tak beza 50 dengan 7 ni? 50 dengan 7 ni beza dia nak dekat berapa kali ni? Kalau kita kali 8, 56. Kurang lebih kita kali 8 lah, senang. So 8 kali. So maksudnya zaman sekarang ni perak ni ialah 8 kali ke 10 kali lebih murah daripada perak zaman Nabi. Maksudnya dirham sekarang ni 50 kali ganda lebih murah daripada zaman Nabi. Jadi maksudnya bila saya jual harga 160, tuan-tuan beli 160, sebenarnya tuan-tuan dah untung 8 kali ganda. Ni kita nak bagi faham. Okey, jadi katalah hari ni, so yang saya nak faham 8 kali ni. Ya, 8 kali. So sekarang ni kita 8 kali ganda. Jadi kalau kita berbalik asal kepada apa yang sepatutnya, harga perak yang sepatutnya, kita sepatutnya kali 8 daripada harga sekarang. Jadi kalau sekarang harganya 160, sepatutnya dia dikali 8. Jadi 68 480 188 1280. Sepatutnya ni nilai dia 1280. Jadi naik harga dia pun 160. Jadi kalau tuan-tuan beli sekarang 160 naik 1280, dah tentulah tuan-tuan untung berapa banyak. Tapi saya rasa pun, aku tengok sini dia tulis, tapi kat dalam tu dia terbalik. Kena orang nak faham. Nanti cuba saya. Okay. So 1,000 saya cakap tadi, hari ni 160, tapi sepatutnya dia nilai dia 1,280. Ini yang saya kata keuntungan dia. Okey. Jadi kenapa dia 17? Kita kena faham dia kenapa 17 yang saya cakap. Sebab ni sebenarnya timbangan yang Allah SWT sendiri yang tetapkan. Daripada lidah Nabi SAW, dia beritahu setiap satu dirham ni dia kena berat dia 7 miskol. Saya nak cerita pasal miskol. Miskol ni dia punya uruf ataupun timbangan kan. Jadi timbangan, ada hadis kata timbangan orang Mekah
Kalau takaran ataupun sukatan ikut orang Madinah. Sebab orang Madinah dia bertani apa semua tu. Jadi dulu kita pernah dengar sak, kita pernah dengar mud kan, berapa mud, berapa sak, berapa Sok. sak apa? Sok. Sak kan. Sok. Jadi tapi berat orang Madinah. Jadi berat waktu tu ada namanya kirat, ada namanya miskol kan. Jadi saya nak cakap benda ni datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi inilah ratio yang datang daripada Allah SWT sendiri, yang mana ratio ni telah dimanipulasi sekarang ni. Jadi Allah kata 1:7 kan. Kita tengok pasal 1:7 Jadi kalau kita tengok 1:7 1:7 satu emas sama dengan 7 perak. Jadi dia beritahu kalau ratio zakat sekalipun, dia beritahu kalau 200 20 dinar. dirham, Balik. Ini perak ni. sini 200 dirham. Dirham sama dengan 20 Dinar. dinar. Dinar, alamak lebih kurang. DN dinar. Dinar. Dir. Okey, 200 dirham 20 dinar. Jadi kalau 200 dirham kita kena 5 dirham. Kalau 20 dinar kita kena berapa? 1/40, maksudnya setengah. Betul tak? Setengah dinar. Ni dia punya zakat punya ni. Maksudnya 20 kita nampak 110. Kan? 20 dengan 200 110. Tapi sebenarnya 20 dinar ni ialah 20 kali dengan berat 1 dinar 4.25 gram. Okey, sama juga dengan 85 gram. Jadi 85 gram emas kena zakat. Tapi 200 dirham kan kali dengan 2.975 gram. Jadi akan dapat lebih kurang 595 gram. Jadi kalau 595 gram kita bahagikan dengan 85 gram. Kalau tuan-tuan pun boleh buat kira sama-sama. 585 gram bahagi dengan 595 gram bahagi dengan 85 gram. Tuan-tuan akan dapat 7. Beza dia 7. Sebab itulah dia 1:7. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, nampak tak? Saya nak beritahu tuan-tuan yang 1:7 ni, inilah ratio yang Allah nak. Inilah ratio yang asli sebelum dimanipulasi. Jadi sekarang ni, sebab tu saya cakap kita pakai 1:7 ni. Tapi sekarang ni 1:50. Jadi 1:50. Maksudnya murah sangat silver ni. Jadi orang tanya kenapa saya beli perak. Sebab saya kata saya orang miskin, saya bukan orang senang. Kan? Saya beli benda yang murah lah, tengah murah sekarang ni. Contoh kalau kita faham beli kereta, contoh beli beli kereta Saga lah, Saga harga 40,000. Tiba-tiba ada pakcik tu, dia tak tahu dia datang gila apa, dia nak jual 4,000. Kan? Biasa beli Saga BLM 40,000 kat kedai. Pakcik ni kata tak apalah, pakcik jual 4,000. Jadi orang bijak ke, orang tak bijak ke, orang yang pandai ke, orang tak pandai ke, orang ada duit tak ada duit nak beli 4,000 ni. Jadi bukan sekarang orang tak ada duit. Orang ada duit pun kalau dia ada akal sikit, dia mesti beli yang harga 4,000 ni. Sebab itulah saya kata sekarang ni kenapa saya beli lebih banyak silver daripada emas. Bukan tak payah beli emas, kena beli emas. Tapi silver ni kena beli lebih lagi. Sebab dia murah sangat. Zaman Nabi dia 1:7. Zaman sekarang 1:50. Beza dekat berapa kali? 8 kali murah. 8 kali ganda murah. 8 ke 10 kali ganda murah. Macam 40,000 tadi. 40,000 beli BLM. Kan? Sekarang ni jual 4,000. 10 kali ganda murah. Nak beli tak 4,000? Belilah. Jadi akan datang nanti. Harga tu mesti akan naik seperti sedia kala. Jadi kat situ kita dapat untung. Jadi saya rasa itulah satu contoh saya nak tunjuk kenapa kita kena beli lebih silver ni. Sebab
It's been preordained by Allah. Dia dah termaktub kan dalam ilmu Allah yang luas ni. Kan kita manusia jangan petikai. Dan satu lagi tuan-tuan kena faham. Kan kenapa 17? Kan kalau kita ratio of supply, berapa banyak emas dan perak keluar pada perut bumi, tuan-tuan akan terkejut. Kan sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, emas yang keluar dan perak yang keluar, ratio dia sama juga, 17. Setiap satu emas keluar pada perut bumi, 7 perak akan keluar pada perut bumi. 7 ke 8. Jadi dia tally dengan apa yang Allah nak. Sebab tu Allah dah tetapkan penilaian antara emas dan perak ni 17. Tapi orang batil dah manipulasi. Sampai kita sekarang ni punyalah rasa perak, apalah perak ni. Kan, buang-buang pun tak apa. Bolehlah dulu budak-budak beli. Dulu saya kat sekolah, kan, sebelum pakai ketayap ni, kan, sebelum pakai topi kapal ni, kita pun dulu pakai bangle. Kan, pakai bangle lipan tu. Besar jam ni, bangle. 92.5% sterling silver. Pergi sekolah kan, kita tunjuk kita hebat. Tapi orang kata ni budak-budak boleh lah. Kan, yang orang ada duit beli emas. Apa ke tuan-tuan punya faham? Jadi kita nak kena betulkan pemahaman kita. Allah dah kata nilai dia 17. Kan, setiap dan daripada perut bumi pun keluar nilai yang sama. Jadi ratio zakat pun sama. Kan, ratio zakat pun sama. Ratio yang Allah bagi ni sama. Ratio keluar pada perut bumi pun sama. Dan ratio, kalau tuan-tuan pernah kira, sekarang ni ada 7 bilion manusia, lebih kurang emas yang keluar pun sama. Emas yang keluar ni daripada perut bumi ni Allah samakan dengan setiap bayi yang lahir atas bumi ni. Dulu dunia ni kata sekarang ada 7 bilion. Kan dulu tak ada 7 bilion kat atas bumi ni, hidup mati kan. Tapi at all time, katalah pada waktu tu ada 1 bilion manusia hidup atas bumi, ada 1 bilion juga emas yang telah dikorek keluar. Dan sekarang ni ada lebih kurang 7 ke 8 bilion 8 bilion manusia atas bumi. Sama juga 7-8 bilion setakat ni yang emas, ounce of emas, 8 billion ounce of gold yang dah di-excavated, yang dah berjaya dikeluarkan di perut bumi. Sebab yang tentukan benda ni ialah Allah Ta'ala. Allah dah tetapkan ma min dabbatil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah kata ma min apa? Saya dengar Ustaz Omar tu cerita. Macam mana Ustaz? Ma min dabbatil fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satu pun yang melata atas bumi ni melainkan Allah yang bagi dia rezeki kat dia. Allah keluarkan tu dia. Jadi ni ratio ni yang kita kena faham. Jadi barat manipulasi ratio ni. Dia kata silver ni tak ada penting. Sampai orang kata tak payahlah pakai silver. Jadi inilah satu sunnah yang kita cuba nak hidupkan. Inilah satu sunnah yang telah cuba ditinggalkan. Inilah satu sunnah yang telah cuba dipijak, dimatikan oleh batil. Dan kita selaku orang Islam, orang yang beriman dengan hadis Nabi SAW, meyakini dengan sunnah Nabi SAW, kita kena belajar hidupkan satu sunnah ni. Jadi apa kelebihan Ustaz menghidupkan satu sunnah kan? Zaman perosakan umat, dapat pahala 100 hari. Jadi itulah lebih kurang fadilat dia. Jadi ni saya tunjuk tuan-tuan, berbaloi sangatlah tuan-tuan beli sekarang ni sebab terlampau murah. Batil yang murahkan dia. Jadi kita gunalah fiat kita tu, kita duit-duit yang kita ada, yang kita panggil fiat ni, untuk kita beli duit yang real. Yang mana duit yang real ni telah dihilangkan nilai dia. Kalau kita beli sekarang, insya-Allah, dan tak lama lagi, dalam setahun, kan, mungkin tak sampai setahun pun, kita akan nampak harga silver ni melonjak naik. Sebab apa yang batil ni cuba buat dan nak hancur dah tu. Jadi saya rasa cukup kot dulu buat macam ni. Tak ada apa yang Ustaz nak tambah? Nak tanya ke? Cuma juga tak pernah mengajar. Jadi yang kita nak faham tu dah dia. Sekarang ni 150 atau 160. Sebenarnya dia 17. So lebih kurang 8 ke 10 kali ganda lebih murah sekarang ni silver ni. Jadi belilah silver tuan-tuan. Jadi saya nak sarankan, kan, sekarang ni kalau tuan-tuan ada 10,000 beli emas, paling kurang tuan-tuan kenalah beli 10,000 nilai perak sepatutnya. Kan, satu-satu. Sebab emas pun satu jenis aset. Perak pun sejenis aset juga. Dua-dua mempunyai potensi untuk naik. Tapi silver lebih lagi. Sebab apa? Silver ni dipijak dia punya harga ni. Sehingga dia lebih murah pada emas 8 ke 10 kali ganda lebih murah. Jadi tuan-tuan nak beli yang murah ke yang mahal?
Jadi saya baik beli yang murah. Betul, beli yang diskaun. Bukan diskaun 20%. Diskaun 10 kali ganda lagi murah. 1000% punya murah. Kan? Jadi kalau diskaun 50% pun kita dah harga pergi kedai. Ini diskaun 1000%. Lepas tu belakang ni pula ada janji Nabi pula tu. Ada janji Allah pula tu. Kan? Jadi kita selaku orang beriman, kan, duit siap kita ni kita convert lah sikit. Kan? Kalau kita ada 100,000 dalam account, ASB kita ke EPF kita mungkin tak ada duit, mak ayah kita ada duit, kita cuba share video ni. Jadi saya rasa tuan-tuan share video ni, bagi tahu kat orang ramai, sebab ni satu perjuangan juga. Kita nak belajar hidupkan sunnah ni, kita nak sebarkan sebab ramai orang Islam. Kalau orang Islam semua pakat-pakat beli silver tuan-tuan, semua beli emas, beli silver, akan hancurlah duit batil, duit riba yang kita pakai ni hari. Jadi inilah cara kita boleh sebanyak sedikit, bukan setakat cakap kat mulut saja, tapi kita buat dengan perbuatan. Kita buktikan dengan perbuatan. Kita adakan emas perak. Yang penting kita ada perak. Sebab perak ni cuba tanya daripada 100 orang, belum tentu satu minat perak. Semua nak emas saja, perak dia tak minat. Jadi perak pun lah sunnah. Jadi saya rasa cukup dulu. Jadi bagi tuan-tuan yang budiman, baik hati dan rasa atas dasar tanggungjawab, penuh kasih sayang atau umat ni, tuan-tuan sebarkanlah video ni. Tuan-tuan sebarkan video ni dengan cara-cara tuan boleh like, tuan-tuan boleh subscribe channel kita, dan tuan-tuan boleh sharekan perkara ni. Kalau ada apa-apa nak tanya lebih lanjut lagi, boleh komen. Dalam ruang komen tu boleh tanyalah apa-apa yang rasa macam tak pasti, nak benda tu dijawab, boleh bertinggalkan komen. Okey, good. Rasa itu dulu daripada saya. Salam Jumaat. Ni pun kita nak pergi semayang Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik. Tak apa, nanti